Syarat wajib puasa. Syurutu wujubihi khamsatu asya. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Fasal syarat wajib puasa ada 5 perkara. Yang pertama, Islam. Jadi syarat wajib puasa yang pertama, Islam. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Tidak wajib puasa, dan kalau dia masuk Islam sekalipun, tidak wajib dia qada puasa. Katakanlah dia dah masuk Islam, kemudian adakah puasanya yang lepas-lepas dia wajib qada? Tidak wajib qada. Berbeza dengan orang murtad. Wal-iyazabillah, orang murtad kalau dia masuk Islam balik, dia kena qada zaman murtad dia. Misalnya, si fulan ini murtad selama 5 tahun. Dia mengikut ajaran sesat, katakanlah murtad. Walaupun nama dia masih Islam dan sebagainya, tapi hukum dia murtad. Lepas tahun ke-6, insaf dia masuk Islam. Dia mengucap balik masuk Islam. Dalam tempoh 5 tahun, mungkin dia puasa, tetapi kerana dia menganut ajaran sesat ni, hak murtad ni, Qadiani ke, keluar daripada Islam, dan ajaran-ajaran yang telah difatwakan keluar daripada ajaran Islam. Millata Abraham ke, Millata Abraham, ajaran-ajaran yang sesat lah yang keluar daripada Islam. Sesat keluar Islam. Ada sesat yang tak keluar Islam. Maka dalam tempoh itu, dia dihukum murtad. Lepas tahun ke-6 dia masuk Islam, maka 5 tahun yang dia puasa, ataupun dia tak puasa, tak kisahlah, dia dianggap tak puasa. Dan 5 tahun itu dia kena qada. Sebab apa? Sebab tempoh murtad tidak menjadi keuzuran. Kafir murtad wajib qada, kafir asli yang tak wajib qada. Kafir asli ni maknanya asal dia memang kafir. Lahir dia dalam keluarga kafir, kemudian dia besar pun kafir sampai ke sudah. Kemudian lepas tu baru dia masuk Islam. Dia masuk Islam, tahun-tahun yang sebelum ni, yang dia dalam keadaan kafir, dia tidak wajib qada. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa ialah mukallaf. Mukallaf ni iaitu orang yang akil dan orang yang baligh. Jadi tidak wajib puasa ke atas kanak-kanak, tetapi disunatkan, diwajibkan ke atas bapa untuk menyuruh anak-anaknya mula berpuasa setelah umur 7 tahun. Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama umur 7 tahun. Syarat yang kedua dia telah memayyiz dan mampu berpuasa. Kalau dia tak memayyiz lagi pun tak disuruh puasa juga. Jadi 7 dan memayyiz. Dan juga mampu untuk berpuasa. Jadi disuruh budak tadi sama macam sembahyang dan dipukul ketika usia 10 tahun, kias kepada sembahyang. Sembahyang ada hadis, puasa tak ada hadis khusus, tapi kias kepada sembahyang. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya biasa, dah jadi latihan. Sebab amal ibadat ni dia kena buat latihan dulu, barulah kita boleh kekal dan istiqamah. Tak adanya tak mau dia tiba-tiba je jadi istiqamah. Melainkan kita latih dulu anak-anak kita. Suasana agama itu penting. Jadi nak hidupkan suasana agama, kena start daripada kecil lagi. Latih budak ini supaya dia berpuasa. Kalau 7 tahun, dia mampu puasa, suruh dia puasa. Kalau tak mampu, jangan paksa. Setakat dia mampu. Okey, itu insya-Allah. Dan juga tak wajib kepada orang yang gila, kerana orang yang gila ni tidak ada akal. Jangan kita suruh orang gila berpuasa. Orang yang tidak ada akal tidak wajib berpuasa. Itu pun dengan syarat dia gila itu tadi bukan dengan dia cari, bukan sebab dia buat sendiri. Tapi kalau dia gila itu dengan sebab dia buat sendiri, maka wajib berpuasa dengan makna wajib dia qada apabila dia sembuh. Bukan puasa time tu, bila dia sembuh nanti dia wajib qada. Budak tak wajib puasa. Bila dia balik,
Wajib tak dia qada zaman budak? Tak wajib. Orang gila tak wajib puasa. Bila dia sembuh, dia wajib tak qada zaman dia puasa itu, zaman dia gila tadi? Tak wajib. Melainkan gila yang dia buat. Kerana dia yang usahakan gila tadi. Maka di sini berlaku perbincangan ulama. Orang yang pengsan ditidurkan dalam bulan Ramadan. Doktor suntik dia ubat. Suntik dia. Kemudian dia pun tidur. Adakah dia wajib qada puasa dalam tempoh tu? Dalam tempoh dia ditidurkan tu. Ataupun dia tak wajib qada bila dia sembuh nanti. Itu perbincangan para ulama. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan dia yang sengaja. Kan? Nak ditidurkan dia. Okey, doktor tidur. Ada ulama kata tak wajib. Ada yang kata wajib. Itu khilaf. Okey? Dalam masalah ni ada perbincangan ulama. Tapi kalau orang yang memang sengaja gila, dia ambil dadah, suntik dadah, gila dia. Kemudian bila dia sembuh nanti, dia wajib qada. Sebab apa? Sebab dia yang buat benda ni. Kan? Gila dia tu dia yang usahakan. Gila dia tu dia yang cari. Gila dia tu dia yang cari penyakit. Jadi yang ni kena qada. Jadi kena ambil perhatian lah. Tuan-tuan semua kena sampaikan benda ni. Antara bentuk kita boleh dakwah kepada orang yang suka ambil benda-benda terlarang ni. Kalau dah jadi gila nanti, taklif tu masih ada lagi. Taklif masih ada. Dia tak sama macam gila semula jadi. Gila yang dibuat. Dicucuk dan sebagainya. Yang ketiga, mampu berpuasa. Itaqah, yakni mampu berpuasa. Maka tidak wajib berpuasa kepada orang yang terlalu tua. Orang yang terlalu tua tak wajib puasa. Kemudian tak wajib berpuasa juga orang yang sakit. Sakit yang tak mampu berpuasa. Okey, yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakit yang ada harapan sembuh, maka dia boleh berbuka puasa. Tetapi dia wajib qada pada hari yang lain. Jadi sakit ada dua. Sakit yang tak ada harapan sembuh, tak wajib puasa. Tak wajib berpuasa. Semua dia kena bayar fidyah saja. Jadi macam mana? Contohnya, mak atau ayah kita dah terbaring ke atas katil. Doktor kata tak ada harapan sembuh. Maka bila tak ada harapan sembuh, dia tak wajib puasa dah. Maka kita bayarkan fidyah untuk dia. Setiap hari dia tak puasa tadi, dibayarkan fidyah untuk dia. Tetapi kalau dia sembuh, takdir Allah Ta'ala. Doktor kata tak ada harapan sembuh dah. Penyakit ni tak ada harapan sembuh dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia sembuh lepas tu. Adakah dia wajib qada puasa? Tak wajib qada. Sebab sakit dia tadi, sakit yang tak ada harapan sembuh. Tapi kalau sakit yang ada harapan sembuh, macam sakit demam. Sakit demam ni biasa orang sembuh. Sakit-sakit apalah yang doktor kata boleh sembuh. Yang adatnya orang sembuh banyak. Yang ini dia boleh buka puasa, tetapi dia kena qada puasa. Kalau dia dah sembuh nanti, dia kena qada puasa. Termasuk dalam kategori sakit ini ialah orang yang mengandung. Mengandung ni sakit lah. Macam orang sakit lah. Boleh masuk dalam kategori itu. Sebab tu orang mengandung, dia boleh buka puasa. Sebab dia masuk dalam kategori sakit. Kan? Tetapi sakit ni, ada harapan sembuh ke tak? Cuba tanya orang mengandung belakang ni. Perempuan mengandung ni sembuh tak sekarang? Sembuh kan? Adalah yang mati, tapi kebanyakannya okey. Yang mengandung tu, lepas bersalin, sihat. Sebab itu, lepas dia buka puasa, dia kena qada. Tentang fidyah tu bab lain. Kena tengok buka puasa tu pasal apa? Pasal bimbang kat diri dia ke atau bimbang kat orang lain? Itu lain cerita pula. Kan? Itu cerita yang lain. Tapi nak ceritanya pasal pasal mampu berpuasa. Jadi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib berpuasa, tetapi wajib dia membayar fidyah untuk satu hari
1 cupak. 1 hari 1 cupak. 2 hari 2 cupak. 3 hari 3 cupak. Kan? Termasuk dalam kategori mampu berpuasa ni, iaitu orang yang bersih daripada haid dan nifas. Orang yang ada haid dan nifas tak mampu berpuasa pada syarak. Walaupun tubuh badan hissi dia, tubuh badan dia mampu. Pada syar'i dia tak mampu. Itu beza. Syarak dengan hissi. Maksudnya badan dia mampu puasa, tapi syarak dia tak mampu puasa. Pasal syarak tak benarkan dia puasa. Jadi termasuk dalam kategori ini, tak mampu puasa. Sebab tu orang yang datang haid tak wajib berpuasa. Jadi bila tak wajib puasa, tetapi dia wajib qada pada hari yang lain. Baik. Yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat ialah sihat. Tidak wajib puasa ke atas orang yang sakit, yang ada harapan sembuh. Yang tadi tak ada harapan sembuh. Yang ni, sihat ni, lawan bagi ada harapan sembuh. Demam, demam, sakit mata, sakit gigi, itu sakit-sakit yang ada harapan sembuh. Sepertinya misalnya, tadilah demam, orang yang hamil, gandung, orang yang menyusukan, masuk dalam kategori ini. Maksudnya, orang yang sihat. Jadi orang yang menyusu tak sihat juga. Sebab kalau dia bagi susu, mungkin boleh membahayakan kesihatan dia kalau dia berpuasa. Dalam keadaan dia menyusu. Sebab tu dia boleh buka puasa. Tetapi dia kena qada pada hari yang lain. Orang yang mengandung boleh buka puasa. Qada hari lain. Orang yang menyusu boleh buka puasa. Qada hari yang lain. Tentang fidyah, kena tengok. Kalau dia buka puasa sebab bimbangkan keselamatan dirinya sahaja. Kenapa awak buka puasa ni? Sebab saya bimbangkan saya mengandung ni puasa mati nanti. Saya bimbang menyusu ni mati saya nanti. Puasa dalam keadaan menyusu. Okey, itu maksud bimbang keadaan diri dia. Atau bimbang keadaan diri dan baby yang dikandung dan disusu. Dua masalah ni hanya wajib qada saja, tak wajib bayar fidyah. Qada saja. Tetapi kalau dia buka puasa kerana bimbangkan keselamatan orang lain, keselamatan baby. Kenapa awak buka puasa? Sebab saya bimbang ni. Kalau saya mengandung puasa, mati baby dalam perut. Ataupun saya bimbang ni, kalau saya menyusu puasa, mati baby ni. Maka yang ini kena bayar fidyah. Qada dan fidyah. 1 hari buka puasa, 1 cupak. 2 hari buka puasa, 2 cupak. 3 hari buka puasa, 3 cupak. Qada tetap qada. Jangan kata bayar fidyah tak bayar qada. Tak ada macam tu. Qada tetap qada. Cuma fidyah itu kerana denda. Kita buka puasa kerana orang lain. Buka puasa kerana orang lain, kena bayar fidyah. Maka sama saja kes. Bukan mengandung, bukan menyusu saja. Doktor, dia buat operation, penat, takut, sakit dan sebagainya, dia boleh buka puasa. Tapi dia buka puasa kerana pesakit. Dia kena bayar fidyah. Dia kena bayar fidyah. Ataupun dia sekarang ni sedang menyelamatkan orang yang tenggelam. Contoh ulama dulu sebut dalam kitab lama, orang jatuh perigi. Dia pun pegang kawan tu. Pegang. Lama tak larat. Orang pun datang hulur nasi kat dia. Sebab tak larat pegang orang lama jatuh perigi. Walaupun contoh tu tak logik kan. Buat apa bagi nasi kat tu, tolong angkat sama lah kan. Jadi, dia puasa. Jadi, makan, minum apa semua, tak tahulah kan. Makan apa semua. Kenapa dia buka puasa? Kerana nak menyelamatkan nyawa orang dalam perigi tu. Maka, bila dia dah selesai nanti, dia kena qada puasa dan bayar fidyah. Kerana dia telah berbuka kerana orang lain. Buka puasa kerana orang lain. Bukan kerana diri dia. Semualah kes. Doktor pun macam tu.
Kesian doktor. Cas mahal sikit ya. Cas bagi mahal sikit, cas. Macam mana doktor mahal sangat ni? Dia ni upah aku nak kena bayar fidyah sekali. Fidyah tu murah je. Satu cupak beras je. Cupak beras lebih kurang RM2 je. Kalau zakat fitrah tu RM7, 4 cupak. Jadi kalau bagi 4, lebih kurang RM1.80, RM2. Gitulah. Kemudian, syarat wajib puasa yang kelima, iaitu iqamah, yakni bermukim. Tidak wajib berpuasa kepada orang yang musafir. Tapi syaratnya musafir yang panjang, yang jauh. Iaitu 2 marhalah lebih. Pertama. Syaratnya 2 marhalah lebih. Ustaz Syahid boleh tak? Sejuk sangat pula. Sumbat berhidung. Okey. Jadi 2 marhalah lebih. Yang tuan-tuan tak apa ada ekor lain kan? Boleh kan? Kalau tutup sini takut tuan-tuan panas. Panas tak? Hidung tak apa elok tu lagi. Baik, syaratnya 2 marhalah. 2 marhalah ukuran yang telah ditetapkan antaranya oleh Jabatan Mufti Johor dan juga Perak 81 km. 81. Ada juga yang kata 82, 86 pun ada. Itu tak kisahlah. Tengoklah. Itu jarak yang tak boleh nak kita tetapkan. Ikut Jabatan Mufti masing-masing lah. Ijtihad. Kita macam mana? Kita kalau duduk di wilayah ni, kalau ada fatwa di wilayah, ikut yang wilayah lah. Tapi rasanya wilayah belum keluar lagi. Setakat ni yang keluarnya, yang secara rasmi lah, Johor, Perak, gitu, Kedah. Kedah lain sikit kot. Tengoklah. Tapi sekitar tu lah 82, 83 lebih kurang macam tu. Jadi jarak perjalanan tu diukur daripada mana tuan-tuan semua? Diukur daripada, bukan daripada rumah ingat daripada kawasan kita. Jadi saya mudah-mudah ringkas ni. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i, sempadan. Kena pakai kota. Kalau kota tak ada, kena parit. Kalau parit tak ada, kena kawasan tanah lapang yang memisahkan. Jadi kalau agak-agak sini ni, tuan-tuan nak pergi ke Kelantan, keluar masuk highway Karak, nak masuk highway lepas tu Gombak tu kan, lepas tu sikit baru ada tanah lapang. Situ baru start kita keluar, dikira keluar daripada sempadan. Satu, kota. Negara dulu kan ada kota kan, kota. Tak ada kota dah sekarang sebab orang tak perang pakai pisau, pakai pedang. Buat kota pun tak pakai. Tinggi-tinggi kota pun orang lancar gitu, jet. Pun habis jatuh. Sebab tu orang tak buat kota dah sekarang. Walaupun adalah kota tinggi, kota baru, kota macam-macam kota lah ada. Tapi tinggal nama saja. Bila tak ada kota, kata ulama, parit. Mungkin ada parit di sepadan tu. Tak ada juga, orang tak buat parit dah sekarang sebab tak perlu, sebab orang tak perang dengan kuda dah. Maka ulama kata kawasan lapang, mujawazatul umran, melepasi semua bangunan-bangunan. Dia dah lepas semua bangunan. Tak ada bangunan kat situ. Barulah itu dia keluar sempadan. Jadi kalau nak pergi ke belah Pantai Timur, situlah kot agak. Lain semua ada bangunan belakang bersambung-sambung. Kalau tuan-tuan nak pergi ke belah selatan, mana agak? Payah tu kalau highway tu. Kat Sepang tu. Baru keluar sempadan. Jadi kalau ikut asal mazhab Syafi'i, kalau bersambung-sambung semua, tak ada. Tak boleh jamak qasar sebab satu, tak keluar sempadan. Itu asal mazhab Syafi'i. Tapi ada juga ulama contemporary, contohnya Syekh Mustafa Al-Bugha, dia sebut dalam kitab dia Syarah Minhajut Talibin. Dia kata boleh dipakai sempadan kerajaan. Kita di Malaysia sempadan kerajaan ada macam-macam. Ada sempadan qaryah. Ada sempadan mukim. Kan? Ada sempadan majlis perbandaran. Jadi saya ingat kita pakai sempadan mukim lebih selamat.
Macam surau ni mukim apa ni? Wilayah. Dia ada mukim kan? Mukim batu ke apa? Mukim setapak. Mukim setapak. Tuan-tuan tengok dalam peta tu, mana sempadan mukim setapak. Tuan-tuan keluar je daripada sempadan tu, okey, itu dah kira keluar. Jaraknya diukur daripada keluar sempadan tu, bukan daripada rumah. Itu hak ulama contemporary lah. Kerana kita nak kira kota apa semua, mana ada dah. Tak ada. Jadi daripada situ ke tempat kita nak pergi sana, lebih 2 marhalah. Okey, lebih 2 marhalah, mana lebih 81 tadilah, 81 atau 82 kilo tadi. Kemudian, yang kedua, syaratnya musafir itu harus. Mana bukan musafir maksiat. Bukan musafir maksiat. Kalau musafir maksiat, tak boleh buka puasa. Kita keluar daripada rumah kita ni, nak pergi ke Johor. Okey, jarak lebih daripada 2 marhalah. Tetapi, keluar dalam keadaan maksiat. Misalnya, seorang isteri keluar daripada rumah dengan keadaan bergaduh dengan suami, tak minta izin daripada suami. Bukan suami pukul dia apa semua, cuma mungkin dia marah kat suami dia atau sebagainya, ataupun adalah suami isteri kan biasalah bergaduhan, sedangkan lidah lagi tergigit, dia pun keluar daripada rumah dia. Suami dia tak benarkan. Awak jangan keluar, nusyus. Tak peduli. Saya reti bawa kereta, kata dia. Dia pun bawa kereta dia. Ini nusyus. Nusyus musafir maksiat. Jadi dia pun sampai dalam perjalanan, dia pun buka puasa. Haram, tak boleh buka puasa. Walaupun dia musafir. Sebab apa? Sebab dia musafir maksiat. Sebab buka puasa ni rukhsah. Dalam kaedah fiqh, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak ada hubung kait dengan maksiat. Rukhsah tak boleh ambil. Rukhsah bagi orang yang buat maksiat. Bukan sahaja buka puasa, tak boleh dia solat jamak. Tak boleh dia solat qasar. Kena sembahyang tamam. Tak boleh berlaku. Rukhsah tak boleh. Okey? Itu kena ingat. Yang seterusnya, syarat yang ketiga, dia melepasi kawasan sempadan dia tadi sebelum daripada fajar. Macam kita ni, mungkin setapak. Dia keluar daripada mungkin setapak sebelum daripada fajar. Kalau dah masuk subuh, dia masih lagi duduk dalam mungkin setapak ni, maka dia kena teruskan puasa sampai ke maghrib. Itu syarat. Jadi kalau tuan-tuan nak buka puasa, kena bertolak pukul 5 pagi. Keluar daripada mungkin setapak. Okey. Keluar tu belum subuh lagi. Okey, sampai tengah jalan boleh buka puasa. Dosa tak? Tak berdosa. Tetapi lebih baik berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa, itulah lebih baik bagi kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi boleh tak buka puasa? Boleh buka. Berdosa ke? Tak berdosa. Tapi orang Melayu kita ni jarang nak buka puasa. Sebab sayang kat puasa. Sampai kan kadang-kadang pensan-pensan. Ada satu jemaah ni, tuan-tuan semua, dia musafir. Kan? Musafir ke negara ni lah. Yaman kan tak silap, tuan-tuan semua. Jadi jarak masa tu kan beza 5 jam. Jadi dah sini sahurnya awal dah. Di airport lagi. Sampai ke sana, pula 5 jam ke belakang pula. Padahal boleh buka puasa. Tapi dia tak nak buka puasa. Sampailah pensan, muntah-muntah di airport sana. Sebab apa? Sebab tak nak buka puasa. Sebab sayang ke puasa. Dari segi hukum boleh buka puasa. Tak payah tunggu ke maghrib, boleh buka puasa. Baik, syarat yang berapa syarat tadi? Musafir, syarat yang pertama musafir yang panjang. Yang kedua, musafir yang harus. Yang ketiga, melepasi sempadan mukim dia tu tadi, sempadan kawasan dia tadi, sebelum daripada fajar. 3 syarat. Tetapi, orang yang macam ni, walaupun boleh buka puasa, dia kena qadha selepas daripada bulan Ramadan, kena qadha. Orang yang musafir pendek tak boleh buka puasa.
Orang yang musafir panjang tetapi keluar selepas daripada fajar, tak boleh juga buka puasa. Ini banyak salah ni. Saya masa belajar di UAE dulu, kawan-kawan ni ada yang jadi pening beragama. Naik bas kan pagi kadang-kadang. Pukul 10 naik bas di Tian Duta tu. Tian Duta pula ni di KL apa benda ni? TBS tak ada lagi masa tu. Ni dekat PWTC ni benda ni? Putra. Allah, dah tutup tak ingat dah. Naik kan lewat siang sampai berhenti kat Merapu, dia bedanya seokok. Seokok je, nasi tak makan, seokok. Seokok kita musafir boleh buka puasa dia. Memanglah musafir, tapi naik bas tadi pukul berapa? Kan? Tak boleh. Jadi kena faham tu, tak boleh. Dia mesti lepas. Orang kata lepas pada subuh. Sebelum pada subuh. Kalau lepas pada subuh, tak boleh. Habis selesai di situ. Kemudian yang seterusnya pula, syarat wajib puasa dah habis. Kita masuk pada rukun puasa. Ya, boleh. Okey. Okey, baik. Soalan pertama, saya kena ulang untuk sebab ada rakaman ni. Saya ulang soalan. Jadi soalan pertama, fidyah isteri siapa yang bayar? Fidyah tanggungjawab masing-masing. Agama, tanggungjawab agama masing-masing. Jadi isteri dialah yang bayar fidyah. Kalau dia buka puasa bulan Ramadan, datang haid, dia tak puasa. Kemudian dia tak qada tahun itu, masuk tahun yang seterusnya, maka lewat setahun dia kena bayar fidyah. Siapa yang bayar fidyah? Yang ni kewajipan dalam beragama, dalam beribadat adalah atas diri orang itu masing-masing. Sembahyang kita kena buat sendiri, puasa kita kena buat sendiri. Kita yang lambat, kitalah yang kena bayar fidyah, bukan suami. Cuma kalau nak paksa suami bolehlah, kerana isteri mempunyai kuasa besar. Betul tak? Abang, saya tak puasa ni. Dah masuk tahun baru dah. Bayar fidyah untuk saya. Suami pun buat senyap. Abang nak tidur mana malam ni? Okey. Contoh kuasa besar. Contoh. Ni bukan muslimat kat sini. Ni muslimat tempat lain. Kat Jepun punya. Jadi, minta tu bolehlah. Tapi bukan kewajipan aslinya kepada suami. Baik, yang kedua, soalan kedua. Orang yang baru berhijrah. Dulu dia tak puasa. Jadi macam mana fidyah dia nak bayar? Mazhab Syafi'i berganda. Jadi kata 10 tahun lepas, satu hari dia tak puasa. Misalnya. Maka untuk 10 tahun lepas, dia ganda sampai tahun ini. Tahun pertama dia tak puasa, 1 cupak. Dia lewat setahun. Macam tahun lepas kan? Masuk tahun ni, setahun. Masuk tahun kedua, 2 tahun. Masuk tahun ketiga, 3 tahun. Maka jadi 9 cupak. Tahun dia tak puasa tu, dia naik, 9 tahun kan? Tahun dia tak puasa tu tak masuklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Satu hari, 9 cupak. Sehingga bila berhenti tu, sehingga dia qada puasa tu. Selagi dia tak qada, tak berhenti ganda. Faham? Dia qada, tamat. Tamatlah. Cupaknya tadi. Walaupun dia tak bayar terus, tak apa. Tapi cupak dah tamat. Lepas tu, 2, 3, 4 tahun baru dia nak bayar cupak itu kemudianlah. Kalau 2 hari, ganda. 2, 18 cupak. Itu untuk tahun yang ke-10. Lepas tu bawa pula tahun ke-9. 8. 10 tahun dulu kan tak puasa. Lepas tu bawa pula. Jadi, katakanlah, tahun yang ke-10 tu, 30 hari dia tak puasa. Bermakna 30 cupak. Apa benda 30 hari? Satu hari, 9 cupak. 30 hari.
9 darab berapa? 3 kan? 9 darab 3 berapa? 270. 270 cupak. Itu mazhab Syafi'i. Dalam kitab contoh kitab Fathul Mu'in dia sebut wa yatakarraru bitakarruris sinin. Berganda berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Jadi berulang tahun, berulanglah. Kemudian tahun ke-8, tahun ke-7, tahun ke-6, tahun ke-5, tahun ke-4, tahun ke-3, tahun ke-2, sampailah tahun yang dia hijrah ni, dia taubat ni, habislah. Jadi dia tak ada begitu saja. Jadi mazhab Syafi'i berganda. Jadi banyaklah kena. Mazhab selain mazhab Syafi'i dan satu qaul dalam mazhab Syafi'i tak berganda. Hak ini dipakai oleh, tak silap saya, Lembaga Zakat Selangor. Sebab ada kawan-kawan kita pergi bayar fidyah di sana, jadi dia tak gandakan. Jadi kira jumlah hari saja. Maknanya kita tak puasa berapa hari? 30 hari setahun. Berapa tahun tak puasa? 10. 10 tahun tak puasa. 30 darab dengan 10, 300. 300 darab dengan 1, 300 cupak saja. Dia tak ada ganda gitu. Mazhab lain dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan ini yang dipakai oleh pejabat zakat. Dan pendapat ini lebih senang bagi orang yang macam ini supaya tidak susah. Sebab kalau ganda tadi, tengok, bayangkan, itu untuk setahun. Tahun yang ke-9 tu, tahun 10 tu, 270 cupak. Darab dengan 2 RM2 secupak kan? Lebih kurang. Berapa tu? 540. Itu baru tahun tu. 540. Tahun yang ke depan pula. Mau ribu-ribu. Boleh. Kalau tak berganda, 300 darab 2 saja. Tadi kan 30 1 tahun, 10 tahun tak puasa, darab 10, 300. Darab 1, darab 2, RM2 satu cupak bayar dengan ringgit. 300 darab 2, 600. Habis selesai. Kalau berganda, mungkin jadi ribu-ribuan. Ya. Ha. 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 Dah tak apa. Dia lambat qada tu yang kena fidyah. Kalau dia siap qada tak kena fidyah. Kita baru ni 6 hari kan. Qada dalam tahun ini juga. Tak kena fidyah. Dia okey, kata 8 tahun kan. Dia hanya akan fidyah itu dalam tempoh belum qada je. 8 tahun kita qada. Tamat fidyah tu. Kat tu je lah. Kalau dia ganda pun sampai 8 tahun tu je lah. Dia berganda 8 tahun tu. Lepas tu dah tak berganda dah. Pasal kita dah qada. Lepas tu kita bayar fidyah bila? Ikut kita lah. Kita ada duit bila-bila kita bayar lah. Dah. Dia tamat dengan kita qada tu je. Dia berganda sampai kita qada. Selagi tak qada tu berganda. Bila dah qada, walaupun belum lagi, kita qada tahun ni. Okey, dia berganda sampai tahun ni je lah. Kemudian kita bayar fidyah 5 tahun depan. Tak apa. Tak berganda dah. Pasal kita baru ada duit 5 tahun depan. Tak apa. Dia ganda tu pasal lambat qada. Bukan pasal lambat bayar fidyah. Ganda tu pasal lambat qada. Boleh faham? Lambat qada itu yang berganda. Kalau dah qada, tak berganda dah lah. Okey, insyaAllah. Jadi ada 2 pilihan depan tuan-tuan semua. Macam mana nak ambil pendapat yang berganda, itu yang paling bagus. Itulah pendapat mazhab Syafi'i.
Yang tak nak berganda pun boleh juga. Itu pendapat mazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan tak berganda ini yang dipakai oleh jabat lembaga zakat. Selangor kan tak silap saya. Sebab ada satu kuliah muslimat saya mengajarlah berganda-ganda, dia pun angkat tangan. Dia kata, Ustaz, saya bayar di lembaga zakat, dia kata, tak payah berganda, dia kata. Saya kata, mungkinlah lembaga zakat nak bagi mudah sikit lah. Kan? Sebab kalau berganda ini, dia, itulah tadilah, puluhan, boleh jadi ribu-ribuan, mungkin jadi dekat 10,000 kot kalau lama. Kalau umur dah 60, tak puasa daripada zaman umur 15 dulu kan. Berapa tu? Cuba kira. Ustaz, isu kiraan hari untuk tahun-tahun yang ditinggal. Isu kiraan hari untuk tahun-tahun yang tak ingat qada. Macam mana nak kira? Okey. Dia kaedah dia macam ni. Tak yakin, tak ada. Puasa ke tak tahun ni? Tak yakin kan? Kira tak puasa. Okey, tak apa. Soalan kita tinggal dulu kejap. Nanti saya jawab. InsyaAllah kita jawab. Jadi, kaedah macam tu. Kaedah dalam syarak, buat ke tak buat, tak buat. Jadi dalam tahun tu, puasa ke tak? Puasa ke tak? Tak puasa. Aku puasa tapi tak ingat apa hari. Tak puasa. Macam semayang juga. Aku semayang, tadi semayang apa? Tak ingat. Kita tak semayang, kena qada semua. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Dia ingat semayang. Adalah satu waktu tadi aku semayang ni. Semayang apa? Dia tak ingat. Dia tak boleh main kata, agak subuh kot tak. Kena zuhur ke? Jadi dia kena qada semua. Kita tak. Itu kaedah dia. Sesuatu ibadat ni, yang penting-penting ni, semayang, puasa ni kan. Jangan main-main lah. Kan? Malam-malam pun buatlah. Tua besok-besok susah. Tua susah. Time kita nak insaf tu, ya Allah, hai. Tak larat lah, hai nak qada semayang, ya Allah. Hai, tak larat, nak qada puasa, ya Allah. Memang tak larat, dah tua dah. Sebab tu jangan, kalau boleh jangan tinggal lah, benda-benda yang berkaitan ibadat ni. Dia kena qada. Baik, insyaAllah kita baca dulu supaya sempat kita habiskan ni. Sebelum pukul 12. Sekarang dah 11.20. Puasa ni ada 3 rukun. Yang pertama, niat pada malam harinya untuk setiap puasa fardu. Puasa fardu kena niat malam. Malam ni bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Boleh niat malam tu. Tak kisah niat ni dalam hati. Kan? Tetapi biasa orang Melayu kita ni, dia ajar kita niat lepas sembahyang tarawih. Niat puasa, kata dia. Supaya tak terlupa niat. Jadi boleh niat tadi dengan masuk maghrib. Lepas buka puasa tu niat terus. Boleh dah. Ada juga niat masa waktu bersahur pun tak apa. Syaratnya dalam waktu malam. Malam tu ialah bermula maghrib sampai ke subuh. Kalau dia tak niat dalam waktu malam, maka puasa dia tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Namun begitu, ada beberapa syarat. Yang pertama, kalau kita tak niat malam, kita sedar-sedar dah lepas subuh dah. Kita boleh niat lagi pada siang tadi sebelum zuhur. Mengikut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Catat penting-penting ni. Catat betul-betul benda ni, takut berlaku. Jadi kita pun tercelik mata. Allah. Dah cerah dah kata dia. Niat dah. Malam tadi masa Tok Bila kata niat puasa. Tok Bila ni nak mengajar aku pula kata dia. Dia marah. Tok Bila pula. Dia tak niat. Jadi kita pun bangun siang. Dah lepas dah habis puasa dah. Lepas subuh dah. Macam mana? Kita boleh niat lagi. Niat ikut. Masa kita niat tu. Taklid. Niat mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi boleh niat boleh niat siang. Okey. Ataupun cara yang kedua, untuk lebih berhati-hati, yang biasa orang buat, pada malam pertama, bulan Ramadan, kita niat sebulan. Niat sebulan. Okey. Jadi, mungkin ada hari-hari kita terlupa malam tu,
kita boleh niat pada sedar tu kita boleh cover dengan niat yang sebulan tadi. Okey, itu caralah. Antara caranya. Baik, niat puasa ni wajib pada waktu malam ni pada puasa fardu saja. Adapun puasa sunat tidak wajib niat pada setiap malam. Boleh niat sebelum zuhur. Dengan syarat belum lagi makan dan minum ataupun melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu syaratnya. Pendapat muktamad lah, walaupun ada pendapat dhaif yang lemah sangat, yang kata boleh kalau makan pun boleh. Makan dulu pukul 10, lepas tu niat puasa. Puasa sunat. Tapi pendapat itu terlalu lemah. Adalah dalam kitab. Tak payah dibincanglah tu. Sebab apa? Sebab pendapat yang lemah sangat. Jadi, dengan syarat belum kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa sunat. Kerana ada hadis Nabi SAW. Nabi balik, tanya Aisyah. Ada apa nak makan hari ni Aisyah? Kata Aisyah, tak ada. Izan ana saim. Kata Nabi, aku puasa. Mana waktu tu baru dia niat. Dah siang dah. Mana boleh. Mazhab Abu Hanifah dia kata, boleh. Tak kira puasa sunat ke, puasa fardu ke, boleh niat siang tu. Nabi niat siang. Maka dia umumkan. Boleh, insyaAllah. Itu mazhab Hanafi lah. Mazhab kita kena niat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Niat dia ada beberapa perkara. Yang penting, antaranya yang penting ialah kena ta'yin. Ta'yin ini kena tentukan. Puasa apa? Ramadan ke? Ataupun puasa nazar ke? Ataupun puasa kafarah ke? Jadi sekurang-kurang niat, saja aku puasa Ramadan. Cukup dah. Sahaja aku puasa kafarah. Cukup dah. Sahaja aku puasa nazar. Cukup dah. Walaupun tak sebut fardu. Sebab Ramadan tu memang fardu dah. Tak payah. Dia tak ada di sunat Ramadan. Kalau semayang zuhur, kena sebut sahaja aku semayang fardu zuhur. Sebab ada zuhur yang sunat. Zuhur hak kita ulang semula. Sebab tu kena ada fardu. Ada pun puasa tak payah fardu. Tak wajib. Bukan tak payah, tak boleh buat, tak wajib. Tapi kalau nak masuk, tak ada masalah. Jadi sekurang-kurang, sahaja aku puasa Ramadan. Esok hari pun tak wajib. Memang malam tu kita niat untuk puasa esok. Tak ada orang puasa malam tu niat malam, puasa malam tu. Tak ada. Memang puasa start besok. Jadi paling minimal. Jadi tak payahlah was-was. Kadang-kadang was-was. Was-was tu campur baca pula. Nawaitu sawma ghadin. Kan? Arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Jadi jam. Yang kedua, meninggalkan hal yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat serta boleh memilih. Yang ini tidak ada paksaan, juga tidak jahil pada yang ma'zur, yakni yang dimaafkan. Jadi ada beberapa syarat. Pertama, tarku mufattirin, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang batal puasa itu jadi macam mana? Zakiran, dalam keadaan ingat. Kalau tak ingat, tak batal puasa. Kalau tak ingat, tak batal puasa. Contohnya, dia ni balik ke rumah. Balik ke rumah, dahaga air. Minumlah air. 2 jak minum air. Lepas 2 jak baru ingat, puasa. Tak batal puasa. Sebab tidak zakiran. Zakiran tu disebut tu zakiran, iaitu dalam keadaan ingat. Dalam keadaan ingat. Jadi tak batal, lupa. Tuan-tuan tulis ke bawah tu. Dalam keadaan ingat, lawan bagi ingat, lupa. Lupa tak batal. Makan banyak mana pun. Allah Ta'ala nak bagi rezeki ya. Kan? Balik kerja penat-penat, terlupa. Makan. Habis nasi satu pinggan dah. Lepas satu pinggan, baru teringat. Ya Allah, puasa pula tu.
ambil air syirap pula. Tak boleh lah. Dah ingat berhenti kat tu lah. Jangan ditambah air syirap pula. Itu dia tak boleh. Dah ingat habis. Setakat tu je. Tu menyesal tu, ya Allah, kenapa bagi ingat tak ada minum air lagi? Tu cekik kata dia. Yang kedua, mukhtaran. Mukhtaran diterjemah ni dalam keadaan serta boleh memilih. Yang ni tidak ada paksaan. Mukhtar. Kalau dipaksa, mukrah, tak batal puasa. Orang letak pistol kat kepala. Makan nasi. Makan je lah. Makan. Habis pinggan, dia pun tarik pistol. Pada muka batal puasa. Muka dia badan, puasa kita tak batal. Sama juga kalau orang paksa kan. Dia nak rapah bini orang tu, dia letak pistol kat kepala. Cerai bini kau. Pistol dia kat kepala ni. Suami dia cerai dia. Tak jatuh talak. Talak jatuh kalau tidak ada paksaan. Kalau terpaksa tak jatuh. Dia pun kawan tu dah cerai bini dia. Dah jadi boleh aku kahwin. Mana jatuh tak jatuh. Kalau bagi duit tu lain cerita. Ni paksa ni kan. Dia rasuah suami dia. Kau cerai bini kau, aku bagi 2 juta. 2 juta? Okey. Itu bukan paksaan. Yang ketiga, ghaira jahil. Ghaira jahilin ma'zurin. Yakni yang juga tidak jahil, yang ma'zur, yang dimaafkan. Jahil yang ma'zur, jahil yang dimaafkan. Maksudnya dia tak tahu benda ni batal puasa. Okey. Tapi ada 2 syarat lah tak tahu tu. Pertama, dia baru masuk Islam. Tak apa, dimaafkan. Macam kita ramai-ramai dah masuk Islam lama ni, tak boleh. Kenapa makan nasi? Alah, tak boleh ke makan nasi puasa? Mana boleh? Saya tak tahu. Berapa lama masuk Islam? Islam sejak lahir lagi. Umur berapa dah? Umur 60 dah. Tak boleh. Tak dimaafkan. Sebab dah lama masuk Islam. Yang kedua, hidupnya jauh daripada ulama. Mungkin dia duduk di pulau apa, tak sampai ilmu kat dia. Lama masuk Islam tapi jauh daripada ulama. Jadi tuan-tuan kena ingat, jahil yang dimaafkan dalam ilmu fardu ain ni ada 2. Satu, qaribu ahdin bil Islam. Baru masuk Islam. Yang kedua, nasya'a ba'idan anil ulama. Duduk jauh daripada ulama. 2 ni saja dimaafkan. Kalau tak tahu dalam masalah fardu ain. Kalau dalam masalah lain tu cerita lain. Fardu ain ni kan fardu ain ni benda-benda hak asas. Jadi 2 benda tu saja yang dimaafkan. Kalau kita duduk di sini, di tengah-tengah bandar ni, tak boleh kata jahil. Kuliah berlambak, ustaz ramai, televisyen ada, radio ada, internet ada, macam-macam ada. Okey, itu. Dan syarat yang ketiga, orang yang berpuasa. Orang berpuasa dah disebutkan di depan. Syarat-syarat orang yang berpuasa, syarat sah dan syarat wajib. Habis, selesai. Kemudian, qada puasa. Yang Arab ni saya tak baca lah untuk jimatkan masa. Kita baca terus nombor 8. Muka nombor 8. Wajib qada bagi orang yang puasa serta membayar kafarah. Wajib puasa kepada orang yang wajib qada bagi orang yang berpuasa al-kafaratul uzma, membayar. Jadi wajib qada bagi orang yang berpuasa serta membayar kafarah uzma, kafarah besar. Tambah sikit ya. Kafarah al-uzma, kafarah besar. Yang pertama dia kena qada. Yang kedua dia kena bayar kafarah besar. Kafarah besar tu bebaskan hamba. Kalau tak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu kena apa benda? Bagi makan 60 orang fakir miskin. Itu masuk kafarah besar. Kedua. Dan yang ketiga, dan dilakukan ta'zir dilakukan ta'zir. Ketiga dia kena ta'zir. Maknanya kerajaan, pemerintah kena tangkap dia. Dan dilakukan hukuman ta'zir. Ta'zir itu ikut pandangan pemerintah lah. Penjara ke. Kan? Hukuman ta'zir.
ataupun diarak kat depan kat orang ramai ke, supaya orang tahu. Inilah balasan orang yang bersetubuh siang hari dengan isterinya di bulan Ramadan. Ta'zir ni hukuman yang terpulang kepada pemerintah. Tapi dia tak boleh, kalau nak sebat, tak boleh sampai had hudud. Hudud 40 kali sebatan untuk minuman arak, kan? Tak boleh sampai ke tahap itu. Kalau nak sebat mungkin 10, 20. Itu terpulang lah. Itu dia hukum ta'zir. Jadi 3 benda. Wajib qada, dia kena qada. Dan wajib bayar kafarah uzma. Kafarah uzma tu 3 tadi. Biasanya kita di Malaysia puasa 2 bulan lah, betul-betul lah. Hamba dah tak ada sekarang. Hamba tak ada, pergi kepada puasa. Dan juga yang ketiga, kerajaan kena tangkap. Ini hak kerajaan lah. Kalau dia tak buat, dia dalam dosa. Kan? Ini tanggungjawab pemimpin, pemerintah. Besar tanggungjawab. Jadi, apa benda? Yang pertama, wajib ke atas siapa? Wajib ke atas orang yang merosakkan, membatalkan puasanya pada siang Ramadan. Pada siang Ramadan dengan sebab jima'. Dengan siang Ramadan secara penuh. Maknanya siang Ramadan secara penuh ni maksudnya satu hari tu penuh dia puasa. Maknanya wajib dia puasa tu satu hari. Kalau dia jima', lepas jima' tu dia gila. Itu ulama sebut. Kalau dia jima', lepas jima' tu dia gila. Ataupun lepas jima' tu dia mati. Tak wajib kafarah. Sebab tak penuh puasa tu. Sebab bila dah gila tak wajib puasa. Tu. Tapi jangan pula doa, ya Allah bagi gila lah. Dah apa benda, dah berlaku jima', minta gila pula. Tak nak puasa 2 bulan. Jadi, serta berdosa, berdosa bagi orang yang berpuasa. Berdosa bagi orang yang berpuasa. Jadi, kalau orang tu berdosa bukan dengan sebab berpuasa, itu tak ada masalah. Contohnya, dengan sebab yang lain. Sebab yang lain. Dia bersetubuh dengan sebab dosa, tapi bukan dosa itu sebab puasa. Dosa sebab zina. Itu tak kena kafarah. Misal kata dia musafir. Musafir tadi kan boleh buka puasa. Dalam musafir itu, dia berpuasa. Kemudian dia berzina. Berzina itu bersetubuh lah. Tapi zina itu bukan berdosa sebab puasa. Tapi sebab dia zina. Di sudut berpuasa, dia tak berdosa sebab dia musafir. Bila musafir, dia boleh buka puasa. Jadi, yang ni tak kena kafarah. Tak kena kafarah, Ustaz? Ya, tak kena kafarah, bukan tak berdosa. Kafarah tu tak kena. Bukan nak suruh pergi buat benda terkutuk tu tak. Sebab itu yang ditetapkan oleh syarak. Jadi, siapa musafir, dia berzina dalam musafir, zina itu berdosa kerana zina, bukan kerana puasa. Faham tak? Kalau puasa, tak. Sebab apa? Sebab dia boleh buka puasa sebab dia musafir. Boleh faham tak? Faham tak ayat tu? Jadi sebab tu dia kata, berdosa bagi dia yang lebih tepatnya berdosa kerana berpuasa. Yang bagi orang yang berpuasa tu mungkin boleh tuan-tuan ubahkan. Berpuasa asimum bihi. Asimum ni berdosa dengan sebab jima' lisom kerana puasa. Bukan kerana sebab yang lain. Kalau puasa, kalau sebab yang lain, tak kena kafarah 2 bulan. Jadi, inilah wajib pada orang tu. Jadi, kena kafarah uzma. Baik. Jadi, ada soalan tadi kan? Soalan tadi, yang ditanya tadi, kalau makan dulu, tak kena kafarah. Pasal apa tak kena kafarah? Sebab dia tidak cukup syarat dia. Syarat apa? Baik. Wajib qada bagi orang yang puasa, serta membayar kafarah dan dilakukan ta'zir atas orang yang merosakkan, yakni membatalkan puasa dia. Pada siang hari. Dia batalkan puasa pada siang hari Ramadan, secara penuh, batalkan dengan apa? Dengan jima'. Tadi dia batalkan dengan apa? Dengan makan.
Jadi dia naknya batalkan dengan jima', barulah batal puasa tadi. Barulah wajib kena kafarah tu tadi. Kalau batalkan dengan makan, tak kena. Dosa tetap dosa. Tapi jangan buat ini sebagai hilah untuk mengelakkan kafarah. Sebab Allah Ta'ala tahu sebagaimana kes orang yang mengelakkan diri daripada membayar zakat dengan pindahkan harta tadi. Jangan buat macam tu. Ini dari segi teori hukum. Teori hukum macam tu. Teori hukum macam tu. Sebab itu di samping kita belajar fiqh, kita kena ada tasawuf. Sebab tu tak boleh belajar fiqh saja. Itu Imam Malik kata man tasawwafa walam tafaqqaha. Siapa yang bertasawuf tetapi tidak berfiqh, faqad tazandaqa. Sesungguhnya dia telah jadi zindik, kafir ataupun hilang imannya secara tersembunyi, dia tak sedar. Wa man tafaqqaha min ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf, tak ada dalam jiwa dia rasa takut pada Allah dan sebagainya, faqad tafassaqa. Sesungguhnya dia fasik tanpa dia sedari. Sebab dia jumpa macam ni, boleh buat ni, kata dia. Ini jalan ni. Ini jalan-jalan jalan-jalan yang bagus, kata dia. Baguslah. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang himpun di antara kedua-duanya, tasawuf dan fiqh, itulah yang sebenar-benarnya. Habis selesai. Kemudian wajib qada serta imsak bagi orang yang puasa pada 6 tempat. Dia kena qada dan imsak. Pada 6 orang ni dia kena qada dan imsak. Maksudnya dia tak boleh batalkan puasa dia. Walaupun puasa dia dah batal, sebab tu wajib qada, tapi dia tak boleh makan. Dia tak boleh bersetubuh. Imsak mana kena tahan diri daripada buat benda yang membatalkan puasa. Bukan imsak ni imsak tu 6-8 minit tu. Imsak di sini iaitu kena tahan diri. Tulis di situ, imsak maksudnya kena tahan diri daripada buat benda-benda yang membatalkan puasa. Walaupun puasa dia dah batal. Baik, pada 6 tempat. Yang pertama, pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lainnya, kerana sengaja membatalkan berbuka puasa. Jadi orang ni, dia buka puasa. Walaupun dia dah batal puasa dia, tetapi dia tak boleh teruskan lagi membatalkan puasa. Kalau dia teruskan lagi, haram yang lain pula. Dia makan, batal puasa dia. Dia wajib imsak, jangan makan lagi. Kalau dia makan lagi sekali, haram yang lain pula. Okey, makan lagi sekali, haram lagi. Itu maknanya. Ramai orang salah faham, dah batal puasa, makannya dah tak boleh. Okey, yang pertama, bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang meninggalkan niat di malam hari pada puasa fardu. Ini kes kalau dia tak taklid kepada mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki. Dia bangun siang, malam tadi dia tak niat puasa. Jadi puasa dia tak sah pasal tak niat malam. Tapi boleh tak dia makan? Puasa aku tak sah dah ni pasal tak niat malam tadi. Aku mazhab Syafi'i. Syafi'i totok. Bukan Syafi'i biasa-biasa, totok. Kental punya Syafi'i. Jadi tak nak taklid mazhab lain. Okey lah, tak nak taklid mazhab lain. Tapi tak boleh makan lah. Masalahnya pergi makan pula. Makan tak boleh. Sebab apa? Sebab wajib imsak. Ini kena faham. Yang ketiga, orang yang bersahur kerana menyangka masih malam, namun dugaannya ternyata sebaliknya sudah terbit fajar. Dia bangun, tengok jam salah. Makan. Duduk relax. Tunggu, tak azan-azan ya. Rupanya dah cerah dah kat luar. Dia makan tadi dah lepas dah subuhnya. Lepas tu, tak sah lah puasa dia. Sebab dia makan selepas subuh. Habis tu nak buat macam mana? Boleh makan ke lepas tu? Jom kita pergi ke dapur sekali lagi. Sambung sekali lagi lah. Puasa kita tak sah ni. Tak boleh. Wajib imsak. Tahan diri. Yang keempat, orang yang berbuka puasa kerana menyangka telah terbenam matahari
namun sebaliknya matahari belum terbenam. Tu dia tak rasa macam terbenam dan matahari. Tengok jam silap. Contohnya, ataupun azan silap. Azan setengah jam awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah. Dia pun makan. Lepas tu, muazzin pun tak ada asyhadu an la ilaha illallah. Minta maaf, silap. Dia, wahai muazzin ni, kata dia. Doli aku, dia sambung makan lagi, haram. Sebab apa? Sebab dah tersilap. Dia kena imsak lepas tu. Puasa dia sah tak? Tak sah. Kena qada balik hari yang lain. Tapi kehormatan bulan Ramadan tak boleh dicemari dengan makan. Kena tahan diri daripada makan. Itu kehormatan bulan Ramadan. Bulan lain tak apa. Puasa sunat ke bersama. Okey, yang kelima. Orang yang meyakini bahawa telah genap tanggal 30 Syaban, namun ternyata telah memasuki bulan Syaban. Hari 30 Syaban, dia dah ingat 30 Syaban. Kan? Dia tak tengok radio, dia dah pakai tengok kalender kuda aja. Rupanya berubah tahun ni. Kan? Boleh jadi berubah. Raya tahun lepas pun berubah. 2 tahun lepas. Dah, tuan-tuan semua. Dia tak pakai apa. Dia kira tengok kalender kuda. Dia ingat hari ni 30 Syaban lagi. Elok dia tengah makan nasi, orang datang ke rumah dia. Buat apa tu? Makan nasi kata dia. Tak puasa ke? Esok puasa. Lah, tak tengok TV ke? Saya tak boleh. Tak tengok TV, warak. TV semua saya buang. Lah, hari ni satu Ramadan. Kalender kuda kata besok. Allah, dia tengok kalender kuda. Apa? Jadi dia pun tahu. Ya ke? Tengok orang puasa berlakon tu kan. Lah, wajib dia puasa. Wajib dia imsak. Tapi puasa dia tu dah tak sah. Sebab dia dah makan siang hari. Kena qada hari lain. Boleh? Yang keenam, orang terlanjur menelan air kerana berlebihan ketika berkumur-kumur atau dari air yang masuk dari hidung. Pada kita ni, kalau kita berkumur-kumur bulan Ramadan ataupun bawa masuk air ke hidung, kita tak boleh berlebih. Contoh kita berlebih ialah kita kumur ini, mubalaghah ni, kita selain pada bulan Ramadan, sunat kita kumur macam ni. Sampai ke anak tekak. Gitu. Dia nak panggil mubalaghah. Kalau masuk ke air ke hidung, sunat masuk ke dalam tu. Sampai kita rasa pedih-pedih sikit tu. Baru kita buang. Tapi bulan Ramadan, kita dilarang mubalaghah. Kita dilarang untuk berlebih-lebihan tu. Makruh. Satu. Ataupun kita berkumur sampai 4 kali. Kali ketiga tu okey lagi. Kat mulut biasa je. Kita tak mubalaghah macam tu. Tak berlebihan. 1, 2, 3. Hak kali keempat tu, terlancar masuk air ke dalam. Batal puasa. Sebab Allah tak disuruh lebih. Suruh sampai 3. Ataupun kita buat macam tu. Masuk. Batal puasa. Selain 2 keadaan ni, tak batal puasa. Kita kumur macam biasa je. Termasuk. Tak batal puasa. Kita kumur 3 je. Macam biasa. Termasuk. Tak batal puasa. Masuk air ke hidung. Biasa je. Tak ada mubalaghah. Masuk ke dalam. Dalam lingkungan 3. Tak batal puasa. Bukan kita sengaja. Termasuk. Tapi kalau lepas daripada bilangan 3. Nombor 4. Walaupun biasa je kita masuk. Ataupun 1. Kali pertama. Tapi kita mubalaghah. Gitu. Telan masuk air dalam. Batal puasa. Tapi, boleh makan nasi ke tak? Tak boleh. Wajib imsak. Hari lepas Ramadan nanti, kena qada. Ini kena hati-hati. Jangan puasa bulan Ramadan, sungguh pula nak berkumur. Tahu tak? Tak Ramadan, dia tak berkumur sangat. Dia bulan Ramadan, itu budak-budak. Dia dahaga air kan. Macam kita dululah. Puasa, baru belajar puasa.
Berapa kali sehari turun ke perigi mandi. Mandi, papa mandi. Sambil mandi telan air. Kan? Itu biasa budak-budak. Takkan orang tua buat benda tu juga. Okey, habis di situ. Kemudian muka surat 10. Batal puasa dengan sebab pertama murtad. Wal'iyadzubillah. Ini kena hati-hatilah. Kadang-kadang boleh jadi murtad tanpa disedari. Na'udzubillah. Yang kedua ada tahid. Walaupun dah dekat nak buka puasa. Lagi 5 minit nak buka puasa. Dia tengah goreng ikan. Maaf dia keluar. Tu dia hentak kuali tu. Wujud tak pecah kuali tu. Suami dia tanya, siapa? Ni lah datang tiba-tiba pula nak buka puasa datang ni. Datang apa benda pula? Abang mana tahu kata dia. Dia banyak angin. Jadi batal puasa hari tu. Kena qadha hari lain. Nifas ni lepas bersalin. Wiladah, melahirkan anak, batal juga. Tengah-tengah puasa dah, pukul 4 petang, bersalin. Batal lah puasa hari itu. Gila, walaupun hanya sebentar, walaupun sekejap gila, kan? Tiba-tiba je gila, batal puasa. Dan keenam, pesan dan mabuk sepanjang hari. Pesan dan mabuk sepanjang hari. Kalau pesan dan mabuk itu sekejap je, tak batal. Pesan mungkin 2 jam. Lepas tu sedar balik. Tak batal. Mabuk 2 jam. Lepas tu sedar balik. Tak batal. Okey, di sini dia sebut 6 je perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebenarnya ada banyak lagi. Saya buat tambahan sikit lah untuk tuan-tuan semua. Yang ke 7. 7 mana 7? Ada 6 je. Murtad, haid, nifas. Okay. Yang ke-7, jima' batal puasa. Jima' batal puasa jika dilakukan dengan sengaja. Kalau terlupa, tak batal. Macam mana boleh terlupa tu? Tak tahulah. Yang kedua, keluar mani. Dengan bersentuhan kulit. Seperti beronani. Batal puasa. Tetapi tidak batal puasa dengan tidak ada sentuhan kulit. Seperti bermimpi ataupun melihat. Dia tengok orang perempuan, keluar mani. Tak batal puasa. Yang batal tu ada sentuhan kulit. Mubasyarah dia panggil. Sentuhan kulit. Cium isteri dia, keluar mani, batal puasa. Jadi haram ke atas seorang yang berpuasa cium isteri dia lah. Kalau cium isteri orang lain, tak puasa pun haram. Haram ke atas orang berpuasa, cium isterinya jika bergerak syahwat. Dibimbangi inzal, keluar mani, ataupun dibimbangi berjima. Kalau tidak, makruh. Jadi cium ni ada 2. Kalau kita bimbang akan keluar mani ataupun akan membawa pada bersetubuh. Dia tahu diri dia lah. Jadi tak boleh tahan. Kalau cium, akan melengit panjang. Maka haram. Kalau tak ada macam tu, makruh. Jadi sebab tu, bulan puasa berhenti dulu lah cium-cium. Nak pergi kerja ke apa kan. Ada setengah isteri, dia cium dulu suami dia nak pergi kerja. Cium pipi apa semua. Sekurang-kurang makruh. Kalau membawa kepada buka baju tak ada pergi kerja, itu haram. Tak malah ni kita cerita hukum. Itu haram. Jadi elok Ramadan, kita cakap kat isteri yang Ramadan ni kita berhenti sekejap ni dulu. Cium-cium pergi kerja ni. Lepas Ramadan kita sambung balik. Sebab sekurang-kurangnya makruh. Habis itu Nabi SAW cium isteri dia. Nabi sebut dah sebab di belakang. Nabi kata, siapakah yang boleh mengawal nafsunya seperti aku? Sebab itu Nabi tak ada masalah. Jangan kita sebut bila Nabi buat, kita boleh buat tak? Sebab Nabi sebut, illah dia di belakang tu. Siapa yang boleh kawal nafsu seperti Nabi? Jadi, biasanya begitulah. Yang ke-8, yang ke berapa? 9, muntah dengan sengaja. Dan yang terakhir sekali, masukkan sesuatu ke dalam rongga. Itu dah maklum lah rongga tu. Kemudian,
Oi, tak sempat ke ni ya? Sempat ke dah ni ya? Pukul apa dah? Pukul 12 dah ni. Sempat. Berbuka puasa di bulan Ramadan ada 4 jenis. Satu, wajib. Wajib buka puasa. Mana tak boleh puasa. Bukan wajib makan, tak boleh puasa. Iaitu pada orang haid dan nifas. Dia tak boleh puasa. Yang kedua, harus. Mana dia boleh buka, boleh dia tak nak buka. Sebagaimana orang yang bermusafir dan sakit. Orang sakit kalau dia larat puasa, dia boleh buka. Dia boleh puasa. Dan dia nak buka puasa pun boleh. Orang musafir pun sama tadi. Dia nak puasa pun boleh. Dia nak teruskan berpuasa pun tak apa. Nak buka puasa pun tak apa. Yang ketiga, tidak wajib. Tidak pula diharuskan. Sebagaimana pada orang gila. Orang gila tak wajib, tak harus. Sebab memang dia tak wajib puasa pun. Dia tak puasa pun. Orang gila kan tak sah puasa dia. Jadi tak dihukumkan wajib buka. Tak dihukumkan harus buka. Yang keempat, haram. Haram buka puasa. Sebagaimana orang yang mengakhirkan qada Ramadan. Ini ingat kita ni lewatkan qada Ramadan. Sedangkan dia boleh melakukannya, sedangkan boleh buat tu 12 bulan tu. Ni bulan Syaban ni lah nak qada je. Sehingga sempit waktu. Allah. Sehingga dah tak ada waktu. Hari dia tinggal puasanya ialah 4 hari. Hari dia start tinggal puasanya 4 hari. Hari dia start nak qadanya 4 hari lagi nak masuk Ramadan. Faham, nampak tak? Dia ada puasa hutang 4 hari, dia qadanya lagi 4 hari nak masuk Ramadan. Boleh tak dia buka puasa? Itu tak boleh. Haram sebagaimana orang yang mengakhirkan qada puasa, sehinggalah sempit waktunya. Yang ini tidak sempat atau tidak mencukupi waktu untuk dia qada puasa hari yang tersebut. Jadi maknanya tak ada hari yang lain lah. Jadi haram buka puasa. Sebenarnya qada ni haram buka. Walaupun tak sempit pun haram buka puasa. Sebab puasa yang wajib haram kita qada. Haram kita buka. Tanpa ada sebab. Contohlah hari ni kita sedang qada puasa Ramadan. Tengah hari rasa lapar. Kan? Makan nasi. Haram hukumnya. Sebab ibadat yang wajib tak boleh kita berhentikan secara tiba-tiba. Di tengah jalan tanpa ada keuzuran. Sembahyang yang wajib sama juga. Tengah-tengah sembahyang fardu berhenti. Haram. Puasa yang wajib sama juga. Tengah-tengah puasa berhenti. Haram. Dia tak boleh. Walaupun tak sempit pun sebenarnya haram kita berbuka. Kemudian yang seterusnya, bahagian iftar. Iftar ni terbahagi kepada 4. Iftar ni buka puasa. Yang pertama, wajib mengqada dan membayar fidyah. Ada 2. Iftar kerana mengkhawatirkan orang lain. Khawatir ni makna bimbang kepada orang lain. Ini wajib qada dan bayar fidyah. Tadi saya dah sebut. Contoh dia siapa? Contohnya ibu pengandung. Dia buka puasa kerana bimbangkan anak dalam perut. Ibu menyusu buka puasa kerana bimbangkan bayi yang disusu. Maka dia wajib qada dan juga bayar fidyah. Orang yang sakit, doktor yang merawat orang sakit, orang yang sedang menyelamatkan orang dan sebagainya. Itu semua tu kena qada dan juga kena bayar fidyah. Yang kedua, iftar berserta mengakhirkan qada puasa sampai tiba Ramadan berikutnya. Contohnya, tahun baru ni, Ramadan baru ni, dia ada 7 hari. Dia tak qada lagi 7 hari, ataupun qada tapi tak habis. Yang tak habis tu bawa sampai tahun depan. Tahun depan lah, lepas Ramadan ni akan esok lusa ni, dia bawa sampai tahun depan. Dia lewat sampai tu. Jadi 1 hari dia kena qada dan bayar fidyah. Seperti yang saya jawab soalan tadi. Ini yang jenis wajib qada dan bayar fidyah. Nombor 2, wajib qada tanpa membayar fidyah. Qada saja, tak wajib bayar fidyah, iaitu banyak seperti orang pingsan.
Banyaklah orang yang macam ni. Contohnya, orang yang pengsan dan orang yang buka puasa kerana terlupa niat dan banyak lagi lah. Okey. Seterusnya, yang ketiga, wajib membayar fidyah tanpa wajib mengqada puasa. Wajib bayar fidyah tapi tak wajib qada puasa. Misalnya seperti orang yang sangat tua, orang yang terlalu tua sekali, orang yang terlalu tua dah tak larat dah nak puasa, maka dia boleh buka puasa dan tak wajib qada, walaupun selepas daripada itu dia mampu berpuasa. Jadi contoh mak kita kan, tak wajib kita puasa qada terus, tak wajib bayar fidyah terus. Habis Ramadan, bayarlah fidyah. Mak kita ada terbari atas katil tak puasa. Habis Ramadan, 30 hari. Ambil 30 cupak ataupun bayar dengan harga mengikut mazhab Hanafi. Boleh. Bayar untuk mak kita yang tak boleh puasa tadi kerana terlalu tua. Ataupun sakit yang tak ada harapan sembuh. Tak wajib qada dia. Maknanya kalau dia sembuh lepas tu pun tak wajib qada. Sebab sakit dia tu tak ada harapan sembuh. Mengikut orang berpengalaman. Apa sakit tak ada harapan sembuh? Contoh apa? Stroke. Stroke. Tapi boleh jadi ada kes-kes terpencil sembuh. Tiba-tiba dia sembuh. Bila lepas dia sembuh tu, kena ke qada. Dia tak puasa tu, tak kena qada. Bayar fidyah saja. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak wajib mengqada dan tidak wajib membayar fidyah, iaitu orang gila yang tidak sengaja gilanya tadi. Maksudnya gila secara semula jadilah. Bukan dia cucuk, bukan dia makan drak dan sebagainya. Habis, kemudian yang terakhir sekali, muka surat 15 tu, Arab tu saya tak baca lah matan tu kerana nak jimatkan masa. Baca terus 16, muka surat 16. Sesuatu yang tidak membatalkan puasa walaupun sampai ke rongga mulut, sampai ke rongga, potong mulut, rongga. Al-Jauf maksudnya rongga. Tidak syarat mulut. Dubur pun rongga. Rongga dia ada pertama dalam mazhab Syafi'i, rongga pertama mulut. Ini rongga. Yang kedua hidung. Yang ketiga telinga. Yang keempat dubur. Yang kelima kubul. Ini rongga asli. Dan boleh jadi juga rongga yang baru dibuat. Contoh tebuk perut besar. Ataupun orang tikam. Tikam dia. Tikam tu dengan keizinannya. Orang tanya, saya tikam awak? Tikam lah. Tikam. Ada juga macam tu. Jadi ada rongga lah yang dibuat oleh pisau tadi. Masuk pisau tu melalui rongga. Batal puasa. Dia bukan rongga mulut saja. Rongga yang asli ataupun rongga yang dibuat. Dia tak asli. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Sibyan disebut rongga asli dan rongga yang arid, yang baru mendatang. Ni tikam tu rongga yang baru mendatang. Kalau dia masuk bukan melalui rongga, tak batal. Sebab itu kebanyakan ulama kata injection ni tak batal. Sebab jarumnya terlalu kecil. Dia tidak membuat rongga. Tetapi kalau pisau tadi dia membuat rongga. Manfazim maftuh. Jadi ikut telinga batal. Ikut hidung batal. Mulut sampai had dia lah. Sampai lepas melepasi anak tekak. Dubur pun batal. Sebab itu nak basuh berak tu kena hati-hati. Takut melepasi had. Masuk jari tu sampai ke dalam. Dan kubul pun batal. Kubul sama ada depan tu, lelaki perempuan, dua-dua batal. Walaupun lelaki agak susah nak masuk sesuatu, tapi kalau masuk melepasi had, maka batal. Itu. Tetapi ada 7 keadaan masuk ke rongga ini, tak batal. Okey, masuk ke rongga mulut tak batal. Mata dalam mazhab Syafi'i tak kira rongga.
Walaupun kita sapu titik ubat mata, rasa pahit-pahit kat tekak kan? Tak batal. Dalam mazhab Syafi'i tak batal. Sebab mata, Imam Syafi'i tak kira sebagai rongga yang terbuka. Rongga terbuka saya sebut tadi, yang asli tadi ya. Telinga, hidung, mulut, dan kubur dan dubur. Okey, baik. Sesuatu yang masuk sampai ke rongga mulut kerana lupa. Masuk kerana lupa, tak batal. Masuk nasi, dah 2, 3, 4 suap dah. Lepas rongga, tapi terlupa, tak batal. Atau tidak tahu. Tak tahu pun, tak batal juga. Tak batal. Tapi syarat tak tahu tu tadi sama tadilah. 2 syarat tadi ya. Apa benda tadi syarat tadi? Baru masuk Islam, duduk jauh daripada ulama. Yang ketiga, atau dipaksa orang lain. Orang paksa suruh makan, tak batal juga. Yang keempat, air liur yang mengalir di antara gigi, sedangkan tidak mampu mengeluarkan kerana adanya uzur halangan. Tak batal juga. Air liur tak batal. Tak payah meludah lah kuku. Penuh air liur. Syaratnya duduk dalam mulut lagi lah, tak batal. Tapi kalau dia dah keluar, batal. Contoh kan, kita ambil benang, nak jahit baju. Kita pun nak masukkan dalam jarum, kita pun pintal kan. Macam tu kan. Betul kan, macam-macam kan. Pintalkan air liur. Kita pun masuk. Tak masuk. Pintal sekali lagi, sini basah. Air liur ada di sini. Kita pun papak-papak. Lepas tu telan. Itu batal puasa. Sebab air liur tu dah keluar di sini, kita bawa masuk balik. Sikit ya Ustaz. Tak kira. Sikit banyak. Mazhab Syafi'i. Kena faham jangan duk jahit sia-sia hari bulan Ramadan. Kalau nak jahit pun guna hak masuk jarum tu. Kalau pintam, juluklah sekali tu sudahlah. Juluk. Jangan duk dah basah masuk balik ke mulut. Jadi air liur tu masuk, kita telan. Air liur yang dah keluar, kita telan. Itu batal puasa. Itu ialah yang kumpul dalam cawan minum balik tak ada orang buat. Mana ada. Kan? Itu ataupun sugi, kayu sugi. Kita sugi kan. Air liur lekat kat situ. Kan? Basuh. Basah lagi, kita masuk balik, kita pun telan air liur tadi. Itu boleh batal puasa. Okey. Itu yang disebut oleh ulama lah. Sebab air liur dalam mulut, tak apa. Kalau dah keluar, dia batal puasa. Dalam mulut saja dimaafkan. Yang kelima, debu jalanan. Debu tu, kita jalan, debu masuk mulut. Tak apa. Tak batal puasa. Tapi janganlah sengaja pula ngangur. Yang keenam, debu tepung yang diayak. Kita duk mengayak tepung kan. Tiba-tiba, orang nak buat kuih onde-onde petang ni. Buka puasa. Masuk pula, termasuk. Jadi tidak batal. Dan yang ketujuh, yang masuk tu berupa macam lalat, yang masuk ketika terbang atau seumpamanya. Jadi, tak batal puasa. Tapi kalau dah masuk, dia kehek. Apa kehek? Apa sini panggil kehek? Ni nak keluarkan balik. Dan lalat tu termasuk dalam tekak tu. Dia keluarkan balik. Keluarlah benda tu. Tu batal. Sebab dia jadi muntah dengan sengaja. Kalau dia termasuk melepasi tekak, kita paksa dia keluar kan. Gitu kan. Dia pun keluar lah. Itu dah batal puasa lah. Kerana dia dikira sebagai muntah. Jadi kalau dah masuk lepas anak tekak tu kan, kira rezeki boleh makan lalat itu. Tetapi, kalaulah
pada pandangan dia, makan lalat itu masuk lebih, biarkan lalat masuk ke dalam tu membahayakan kesihatan, boleh dia keluarkan. Tetapi dia wajib qada. Sebab apa? Dah jadi muntah secara sengaja. Tapi boleh bawa keluar tu pasal darurat, mudarat. Okey, insya-Allah. Saya jawab soalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musafir, kita dikira musafir bermula dari rumah atau sudah keluar dari zon mukim daerah. Ada jawab tadi bermula daripada keluar mukim tadi. Bukan daripada rumah. Salah yang kata keluar daripada rumah tu, bukan mazhab Syafi'i lah. Terangkan hari untuk solat jamak qasar bagi musafir. Oh, ni bab jamak qasar pula ni. Saya tinggal dulu lah sebab takut tak dan. Yang kita ambil bab puasa dulu. Dalam keadaan musafir, boleh tak kita Zuhur, Asar, jamak takdim, kemudian Maghrib, Isyak, jamak takhir? Boleh, tak ada masalah. Cuma soalan kedua tu saya tak jawab pasal panjang huraian dia. Berapa hari nak duduk di sana, nak kira tu. Nanti khusus nanti, bila-bila masa nantilah bab jamak qasar pula. Kalau kita buat khusus untuk jamak qasar. Panjang cerita bab jamak qasar ni. Jadi, nak musafir, kita musafir, Zuhur, Asar, jamak takdim, Maghrib, Isyak, jamak takhir, boleh, tak ada masalah. Zuhur, Asar, jamak takdim, Maghrib, Isyak, jamak takdim. Zuhur, Asar, jamak takhir, Maghrib, Isyak, jamak takhir. Zuhur, Asar, jamak takdim, Maghrib, Isyak, jamak takhir. Zuhur, Asar, jamak takhir, Maghrib, Isyak, jamak takdim. Boleh belaka. Yang tak bolehnya jamak ta'iyah je tak boleh. Tak semayang. Tinggal puasa 6 hari, meninggal dunia 6 tahun, kena bayar fidyah atau qada. Tinggal puasa ni macam ni tuan-tuan semua. Kena tengok. Tinggal tu pasal apa? Sakit. Kita ambil misal sakit. Lepas tu ada tak sihat yang boleh dia qada? Ada. Lepas tu baru dia mati. Itu dia anggap hutang. Kalau dia sakit, berterusan sakit tu sampai dia mati. Orang sakit wajib tak puasa tadi? Kan? Dah, dia tak wajib puasa. Sebab dia sakit. Dia wajib qada pada hari yang lain bila dia sembuh. Tak wajib. Maka dia tidak dianggap sebagai hutang. Jadi orang yang berhutang saja yang wajib dibayar fidyah untuk dia. Jadi macam orang datang haid 6 hari tahun lepas. Tiba-tiba dia tak sempat qada. Dia tak qada, bukan tak sempat. Ada sihat sepanjang-panjang tahun. Besok meninggal dia. Bukan yang datang kuliah ni lah. Yang lain. Meninggal dia besok. Jadi adalah hutang tu sebab dia tempoh nak qada tu ada waktu. Tiba-tiba dia tak qada. Itu hutang. Maka hutang ni nak bayar macam mana? Maka bayarnya ialah tak kisahlah berapa tahun meninggalnya. Hari dia meninggal tu dia berhutang. Patut kena segeralah bayar. Kan? Hari tu bayar hutangnya. Kan kita dah faham kan, orang yang mati kena lunaskan hutang dulu. Hutang ada dua, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Ini hutang dengan Allah. Jadi cara bayar hutang puasa ada dua. Salah satu ialah kita bayar fidyah. 1 hari 1 cupak. 6 hari 6 cupak. Ataupun dipuasakan oleh ahli waris. Kau kerabat dia. Tak waris pun tak apa, kau kerabat dia. Suami dia ke, anak cucu dia ke, sepupu dia boleh. Puasa 6 hari. 6 hari tu tak semestinya 6 hari. 1 hari pun boleh. Macam mana 1 hari? 6 orang puasa. Suami puasa, anak puasa, anak ada 5. Campur suami 6. Habis selesai puasa. 1 hari je. Okey, hari ni kita puasa untuk arwah mak. Arwah suami kata, mak tak puasa 6 hari. Berapa hari nak puasa abah? Hari ni 1 hari. Bagi. Anak abah ada 5 orang. Okey, seorang 1. Abah seorang 6. Cukup selesai. Petang sekarang kita buka puasa di Menatai. Makan wagyu. Contoh je lah. Buka puasa sedap-sedap sikit. Selesai. 1 hari je boleh selesai. Jadi 2 cara boleh buat. Sama ada bayar fidyah ataupun dengan berpuasa. Okey, bayar fidyah tu ambil daripada mana? Ambil daripada duit pusaka dia.
Bukan duit waris, duit si mati tadi. Okey, insya-Allah. Seterusnya, mohon Ustaz ulang semula perkataan penerangan kenal fiqh tanpa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqqah. Wa man tasawwafa min ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha min ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang belajar tasawuf tidak belajar fiqh, maka dia ada risiko zindiq. Siapa yang belajar fiqh tak belajar tasawuf, dia ada risiko fasik. Siapa yang menghimpunkan di antara keduanya, itulah yang sebenarnya. Okey, apa arti tasawuf? InsyaAllah nanti kemudianlah panjang tasawuf. Berpantang dalam bulan Ramadan 30 hari bersalin. Kiraannya bagaimana? Kiraannya kena qada. Itu saja. 30 hari qada. Kalau qada itu sampai tak qada tu sampai masuk tahun ni akan datang. Contoh pantang baru ni 30 hari tak qada. Puasa baru ni. Sampai Ramadan ni belum qada lagi. Kan? Masuk Ramadan baru, dia tak qada lagi. Maka qada tetap 30 hari. Qada tak berganda. Yang berganda, yang kena bayarnya fidyah. 30 cupak fidyah. Baik, tak qada juga tahun lepas Ramadan ni. Masuk Ramadan dan next. Belum qada lagi. 30 hari juga puasa. Cuma fidyahnya berganda. 1 hari 2 cupak. Mazhab Syafi'i lah. 2 hari 4 cupak. Kalau 30 hari 60 cupak. Tak qada juga. Sama-sama tepat. Puasa tetap 30 hari. Yang bergandanya cupak. 1 hari 3. Jadi 3 darab 30, 90 cupak. Gitulah. Yang gandanya apa? Cupak fidyah tu saja. Harinya tak ganda. Okey, habis. Wallahu alam. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat sedikit perkongsian bab puasa pada pagi ini. InsyaAllah sebenarnya untuk daurah Ramadan ni kalau betul-betul nak belajar secara detail lah, dia kena 1 hari suntuk lah. Ini pun kita guna matan yang ringkas, paling ringkas ni. Saya tak jumpa lagi lah matan yang lebih ringkas daripada ni. Safinatun Najah, itu pun dah makan masa lebih dah. Jadi kalau kita guna kitab yang lebih besar sikit, mungkin kalau Sabilul Muhtadi ke apa, mungkin makan masa sampai ke petang lah. InsyaAllah lah tahun-tahun akan datang kita buat 1 hari ke apa ke. Kalau larat lah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Baik, setakat ini dululah untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Syahid lah, aku pengurusi.